Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pelajar yang sedang mengikuti Perlis Online Teaching bersama dengan cikgu pada pagi ini. Okey, nama Cikgu Akilah dari SMK Datuk Jaafar Hassan, Bukit Keteri Perlis. InsyaAllah pada pagi ini cikgu akan membincangkan ataupun kita sama-sama mengulang kaji tajuk tingkatan 4 iaitu pengenalan kepada ekonomi. Okey, di bawah subtopik konsep kekurangan, pilihan dan kos lepas. Okey, walau bagaimanapun topik ini adalah topik tingkatan 4 tetapi cikgu sangat menggalakkan pelajar-pelajar tingkatan 5 untuk bersama-sama dengan cikgu pada pagi ini sebab cikgu percaya kebanyakan sekolah sekarang dalam mod mengulang kaji. Okey, dah habis silibus kerana di akhir pembelajaran kita pada pagi ini cikgu sertakan beberapa contoh soalan-soalan SPM dan juga contoh jawapan yang berkaitan dengan tajuk-tajuk pada pagi ini. Okey, baiklah. Kalau anak-anak pelajar dapat lihat, okey, di dalam slide ini juga cikgu ada letakkan beberapa contoh gambar, okey, yang berkaitan dengan topik kita pada pagi ini, iaitu beberapa contoh barang-barang yang dikeluarkan dalam ekonomi. Siapakah yang mengeluarkan barang-barang tersebut? Apakah masalah-masalah ekonomi yang wujud dalam mengeluarkan barang dan perkhidmatan? Okey, itulah topik yang kita akan bincangkan pada pagi ini. Okey, tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan pembelajaran kita pada pagi ini. Baik, sebelum tu, cikgu ingin pastikan semua anak-anak pelajar pada pagi ini dapat, yang pertama kita dapat mentakrifkan ilmu ekonomi dan yang kedua dapat menjelaskan konsep kekurangan, pilihan dan juga kos lepas. Yang ketiga dapat mendefinisikan faktor pengeluaran dan yang keempat dapat mendefinisikan kos lepas. Okey, baiklah. Seterusnya kita tengok apakah ilmu ekonomi. Okey, apakah ilmu ekonomi yang kamu pelajari pada tingkatan 4 dan juga tingkatan 5? Okey, ilmu ekonomi adalah satu bidang sains sosial yang mengkaji bagaimana manusia menguruskan sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak yang manusia yang tidak terhad. Baiklah. Dalam takrif ini, cikgu akan pecahkan kepada dua kata kunci yang kamu kena ingat ataupun keyword dia di sini, iaitu keyword dia adalah sumber ekonomi yang terhad. Okey, bagaimana yang dikatakan sumber ekonomi yang terhad? Okey, sumber ekonomi yang terhad ini terdiri daripada 4 sumber yang cikgu akan kupaskan satu persatu. Okey, yang mana sumber ini digunakan untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad. Okey, apabila sumber yang terhad ini ingin memenuhi kehendak kita yang tidak terhad, maka akan wujudlah 3 masalah ekonomi. Okey, itu perkaitan dia. Dalam konsep ilmu ekonomi tadi cikgu dah pecahkan kepada 2 kata kunci tersebut, okey, yang kamu perlu ingat. Baiklah, apakah sumber ekonomi yang terhad itu? Okey, sumber ekonomi yang terhad itu adalah terdiri daripada buruh, tanah, modal dan juga usahawan. Okey, sumber-sumber ini akan digunakan untuk memenuhi kehendak manusia. Apakah kehendak manusia? Okey, kehendak manusia adalah keinginan manusia terhadap barang dan perkhidmatan untuk lebih selesa. Contohnya, kamu sendiri para pelajar, anak-anak pelajar sekalian, ingin pelbagai kehendak. Kehendak kita adalah tidak terhad. Ingin memiliki laptop, telefon pintar, motosikal dan sebagainya. Adakah kehendak-kehendak ini dapat dipenuhi secara serentak? Okey, tak boleh. Sebab apa? Sebab sumber ekonomi yang terhad tadi. Maka akan wujudlah masalah ekonomi, iaitu yang terdiri daripada kekurangan, pilihan dan juga kos lepas. Okey? Baiklah, seterusnya cikgu akan kupaskan sumber ekonomi terlebih dahulu. Sumber ekonomi ini terdiri daripada 4 yang disebut juga sebagai faktor pengeluaran. Nama yang sama. Okey, kalau dalam soalan SPM ditanyakan tentang faktor pengeluaran, okey, maka jawapannya adalah sama dengan sumber ekonomi, iaitu terdiri daripada buruh, tanah, modal dan juga usahawan tadi. Baiklah, apakah maksud buruh? Okey, buruh adalah sumbangan, okey, sumbangan tenaga manusia
yang produktif dari segi fizikal dan mental dalam proses pengeluaran. Bagaimana yang dikatakan produktif? Okey, buruh terdiri daripada buruh mahir dan juga buruh tidak mahir. Buruh mahir ialah buruh yang mempunyai kelayakan akademik ataupun kelayakan yang berkaitan dengan bidang pekerjaannya, bidang profesionalnya, seperti contoh cikgu, pensyarah, doktor, jurutera dan sebagainya. Manakala buruh tidak mahir pula adalah buruh yang tidak memiliki kelayakan akademik yang berkaitan dengan bidangnya, contoh seperti pekerja kilang, dan sebagainya. So ganjaran terhadap buruh adalah upah. Baik, dalam ekonomi kita akan mempelajari banyak konsep-konsep ekonomi, banyak istilah-istilah yang berkaitan. Jadi dalam ekonomi, dalam peperiksaan kamu perlu menjawab mengikut istilah-istilah ekonomi yang berkaitan. Maka istilah untuk ganjaran terhadap buruh adalah upah. Okey? Dan contoh di sini cikgu letakkan adalah pekerja kilang. Baiklah, faktor pengeluaran yang kedua adalah tanah. Okey, tanah adalah sumber anugerah alam semula jadi yang mana penawarannya adalah terhad. Okey, ganjaran terhadap tanah adalah sewa. Bagaimana tanah digunakan dalam proses pengeluaran? Okey, tanah boleh digunakan sebagai untuk membina premis ataupun membina kilang ataupun melakukan kegiatan-kegiatan pertanian yang dapat menyumbangkan kepada proses pengeluaran dalam ekonomi. Okey, seterusnya faktor pengeluaran yang ketiga ialah modal. Modal adalah alat ciptaan manusia untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Ganjaran terhadap modal adalah faedah. Contohnya di sini adalah jentera, mesin dan sebagainya lah yang digunakan dalam proses pengeluaran. Okey, kemudian faktor pengeluaran yang keempat adalah usahawan. Okey, usahawan inilah orang yang paling penting sekali, komponen yang paling penting dalam sumber ekonomi kita ataupun faktor pengeluaran, iaitu seorang individu yang bertanggungjawab untuk menyelaraskan dan menggabungkan tiga faktor lain tadi, buruh, tanah, modal dan usahawan tadi. Okey, dia yang akan menggabungkan dan menyelaraskan untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Okey, contoh di sini cikgu bagi salah seorang usahawan yang terkenal di Malaysia, iaitu Datuk Seri Alif Shukri, di founders di Herb, okey, barang-barang kosmetik, usahawan kosmetik. Apakah ciri-ciri usahawan yang beliau ada? Okey, sudah tentu sebagai seorang usahawan dia perlu memiliki ciri-ciri sebagai seorang usahawan, iaitu berani menanggung risiko, tidak mudah berputus asa, gigih, rajin, kreatif dan inovatif dan juga sebagainya. Okey, dan ganjaran terhadap usahawan adalah untung. Maka lengkaplah keempat-empat faktor pengeluaran ataupun sumber ekonomi yang dikatakan terhad. Okay, kita hanya ada 4 sahaja sumber ekonomi ini untuk memenuhi semua kehendak, kehendak kita yang tidak terhad tadi. Okay? Baiklah, seterusnya keyword ataupun kata kunci yang kamu perlu ingat, anak-anak pelajar terutamanya yang tingkatan 5, dalam peperiksaan kamu perlu ingat ganjaran terhadap buruh adalah upah. Ganjaran terhadap tanah adalah sewa dan ganjaran terhadap modal adalah faedah dan seterusnya yang terakhir ganjaran terhadap usahawan adalah untung. Jadi ganjaran ini boleh dijadikan sebagai huraian dalam menjawab peperiksaan. Baiklah, cikgu teruskan kepada masalah ekonomi. Masalah ekonomi terjadi apabila kehendak kita yang tidak terhad tadi tidak dapat dipenuhi sepenuhnya kerana sumber ekonomi yang terhad tadi, maka wujudlah tiga masalah ekonomi, iaitu yang pertama adalah kekurangan, yang kedua adalah pilihan dan yang ketiga adalah kos lepas. Baiklah, kekurangan adalah keinginan manusia yang jauh melebihi apa yang dapat dihasilkan dalam ekonomi dengan sumber ekonomi yang terhad. Jika masalah kekurangan
tidak wujud, maka masalah pilihan dan kos lepas juga tidak akan wujud. Okey, masalah ekonomi akan bermula dengan masalah kekurangan, iaitu keinginan kita tak dapat dihasilkan kerana sumber ekonomi yang terhad tadi. Kemudian apabila wujud kekurangan, maka akan wujudlah pilihan. Okey, di mana satu pembuatan keputusan terpaksa dibuat. Okey, kerana apa? Kerana kehendak tadi tidak dapat dipenuhi sepenuhnya dan melibatkan pengorbanan yang kita namakan sebagai kos lepas. Okey, anak-anak pelajar sekalian, kos lepas ni adalah barang atau perkhidmatan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan akibat daripada pembuatan keputusan tadi. Okey, baik. Siapakah yang mengalami masalah-masalah ekonomi ini? Okey, ada 3 unit ekonomi yang akan menghadapi masalah ekonomi ini, iaitu yang pertama ialah isi rumah, yang kedua firma dan juga kerajaan. Okey, dalam ekonomi kita boleh jadi sebagai isi rumah, dan isi rumah tu adalah kita sendiri. Masalah ekonomi ini adalah biasanya hari-hari kita akan hadapi. Okey, isi rumah adalah individu, sebuah keluarga ataupun sekumpulan individu yang tinggal bersama dalam sebuah rumah yang boleh membuat keputusan ekonomi disebut sebagai isi rumah. Dengan kata lain, kita sendiri adalah isi rumah. Okey? Dan kita juga boleh jadi sebagai firma jika kita ada sebuah organisasi. Okey, sebuah organisasi yang merancang dan menggunakan faktor-faktor pengeluaran tadi, yang 4 tadi, BTMU, buruh, tanah, modal, usahawan, untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Okey, dan kita juga boleh jadi sebagai kerajaan kalau kita adalah sebagai pentadbir sesebuah negara yang mana boleh membuat keputusan dan boleh menguatkuasakan undang-undang untuk menjaga kestabilan ekonomi dan sosial. Okey. So 3 unit ekonomi ni yang ada dalam ekonomi, yang menghadapi masalah ekonomi. Bagaimana 3 unit ekonomi ini menyelesaikan masalah ekonomi yang cikgu sebutkan tadi? Kekurangan, pilihan dan kos lepas. Okey, kita akan huraikan satu persatu. Bermula dengan masalah ekonomi yang dihadapi oleh isi rumah. Okey, contoh di sini kalau kamu dapat lihat, okey, Aisyah memiliki RM10, RM10, di mana Aisyah ingin membeli 2 barang di sini, iaitu alat tulis dan juga buku ekonomi. Okey, adakah Aisyah boleh mengeluarkan kedua-dua jenis barang ini? Okey, betul, tak boleh. Kerana apa? Berbalik kepada masalah tadi. Berbalik kepada sumber ekonomi yang terhad tadi. Okey, jadi Aisyah tak boleh mengeluarkan kedua-dua. Bukan mengeluarkan, membeli. Okey, membeli barang-barang ni tak boleh beli dua-dua sebab dia ada RM10, alat tulis RM10 dan buku pun RM10. Jadi apakah yang perlu Aisyah lakukan? Bagaimana dia nak selesaikan masalah ni? Okey, Aisyah akan membuat satu keputusan. Okey, yang pertama, Aisyah kekurangan wang ataupun pendapatan. Aisyah cuma ada RM10 sahaja. Maka Aisyah perlu membuat pilihan. Apakah pilihan yang perlu dibuat? Dia terpaksa memilih sama ada membeli alat tulis ataupun buku. Yang mana satu dapat memaksimumkan kepuasannya. Okey, memaksimumkan kepuasan di sini membawa maksud pada masa tersebut yang manakah yang lebih diperlukan. Yang mana yang kena utamakan terlebih dahulu, itulah pilihan yang Aisyah akan buat. Okey, contohnya, jika Aisyah telah memilih membeli alat tulis, maka itulah pilihan yang dapat memaksimumkan kepuasan Aisyah. Dan apabila pilihan telah dibuat, maka kos lepas akan terjadi, iaitu barang kedua terbaik yang terpaksa Aisyah lepaskan adalah membeli buku latihan ekonomi. Okey, maka selesailah masalah ekonomi yang dihadapi oleh Aisyah. Baiklah, kemudian kita teruskan lagi, kita tengok bagaimana firma
Bagaimana firma menyelesaikan masalah ekonominya. Okey, contoh di sini masalah ekonomi yang dihadapi oleh firma A. Okey, firma A mempunyai modal sebanyak 400,000 sahaja, tetapi firma A ingin mengeluarkan dua barang iaitu baju sukan dan kasut sukan, yang mana masing-masing bernilai bermodalkan 400,000 juga. Okey, baju 400,000, kasut sukan pun 400,000. Adakah firma A boleh mengeluarkan kedua-duanya secara serentak? Ya, betul, tak boleh. Kerana firma A menghadapi masalah ekonomi. Jadi bagaimana firma A ingin menyelesaikan masalah ekonomi tersebut? Okey. Firma A kekurangan modal. Okey, kita terangkan dulu firma A kekurangan modal, kekurangan sumber ekonomi ataupun kekurangan faktor pengeluaran. Okey, ataupun firma A hanya ada modal sebanyak RM400,000 sahaja. Maka pilihan terpaksa dibuat oleh firma A. Firma A terpaksa memilih untuk mengeluarkan kasut ataupun baju sukan. Matlamat firma adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Jadi pada masa tersebut, firma akan memilih yang mana satu pada masa tersebut dapat memaksimumkan keuntungannya. Okey. Jadi contohnya, firma A memilih untuk mengeluarkan kasut sukan untuk memaksimumkan keuntungan. Maka kos lepas dia adalah barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan, iaitu jika firma A memilih untuk mengeluarkan kasut sukan, maka kos lepas dia adalah baju sukan. Okey. Okey. Baiklah, sekarang dah selesai masalah untuk firma. Sekarang kita tengok bagaimana kerajaan pula. Okey, kerajaan nak selesaikan masalah ekonominya. Okey, contoh di sini cikgu letak kerajaan mempunyai peruntukan sebanyak 5 bilion ringgit. Di mana kerajaan ingin membuat dua projek pembangunan secara serentak. Okey, contoh di sini adalah membina jalan raya atau sekolah, membina sekolah. Kerajaan tak mampu nak keluarkan, nak membina kedua-dua projek tersebut. Okey, jadi bagaimana dia nak selesaikan masalahnya? Kerajaan akan membuat pilihan kerana kerajaan kekurangan hasil cukai ataupun kita sebut sebagai pendapatan negara. Okey, kerana kerajaan hanya mempunyai peruntukan sebanyak 5 bilion ringgit sahaja, maka pilihan terpaksa dibuat. Okey, bagaimana kerajaan nak buat pilihan? Kerajaan akan membuat satu pilihan pada masa tersebut, di tempat tersebut, pada masyarakat di tempat tersebut, yang mana satu yang dapat memaksimumkan kebajikan masyarakat di situ. Okey, jika masyarakat lebih memerlukan sekolah, kerajaan akan membina sekolah terlebih dahulu. Okey, so contohnya di sini kerajaan memilih untuk membina sekolah untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat, maka kos lepas dia adalah projek pembangunan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan oleh kerajaan. Contohnya, kerajaan telah memilih membina sekolah, maka kos lepas dia adalah adalah pembinaan jalan raya. Okey. Jadi begitulah penyelesaian masalah ekonomi oleh setiap unit ekonomi tersebut. Okey. Jadi untuk memudahkan para pelajar untuk mengulang kaji, cikgu dah buat satu rumusan tentang perkaitan antara masalah ekonomi dan juga unit ekonomi. Okey, kalau anak-anak pelajar dapat lihat di sini, setiap unit ekonomi tu berbeza cara penyelesaian dia. Berbeza dari segi konsep, dari segi istilah. Okey, jadi para pelajar sekalian kena menjawab mengikut istilah-istilah, mengikut konsep-konsep unit ekonomi tersebut. Okey, untuk mendapatkan markah lah. Baik. Kita lihat di sini rumusan ni, unit ekonomi, kekurangan yang dihadapi oleh isi rumah adalah kekurangan wang ataupun pendapatan. Dua istilah ni saja akan diterima. Okey. Manakala firma pula, kita tak sebut sebagai kekurangan pendapatan, tapi kita sebut sebagai kekurangan modal ataupun sumber ekonomi ataupun faktor pengeluaran. Okey? Manakala kerajaan pula, kita sebut sebagai kekurangan hasil cukai
ataupun pendapatan negara. Jadi para pelajar, cikgu nak ingatkan, tolong hati-hati, jangan careless. Okey, kerana setiap unit ekonomi tu berbeza dia punya kekurangan tu. Kemudian masalah pilihan pula wujud untuk isi rumah, dia akan buat pilihan untuk maksimumkan kepuasan. Firma pula dia akan buat pilihan untuk maksimumkan keuntungan. Manakala kerajaan untuk maksimumkan kebajikan rakyat ataupun masyarakat. Okey. Seterusnya, apabila pilihan telah dibuat, maka wujudlah kos lepas. Kos lepas untuk isi rumah dan firma adalah barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan, manakala kerajaan pula adalah projek pembangunan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Okey, ini saja yang yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan juga 3 unit ekonomi yang para pelajar semua kena betul-betul faham dan kena ingat untuk SPM. Okey? Baik, seterusnya kita akan tengok KKP ataupun kita sebut sebagai keluk kemungkinan pengeluaran. Okey, apakah KKP? KKP ni digunakan untuk kita menganalisis, untuk kita menerangkan perkaitan antara masalah kekurangan, pilihan dan kos lepas tadi. Okey, kita akan gunakan KKP. KKP adalah satu keluk yang menunjukkan had maksimum tingkat pengeluaran yang dapat dicapai oleh sebuah ekonomi dengan menggunakan faktor pengeluaran yang ada, yang tadi BTMU tadi, dan tingkat teknologi tertentu. Itulah KKP. Okey? Baik. Untuk kita menganalisis KKP, kita akan gunakan beberapa andaian dalam ekonomi. Okey, kita ada 4 andaian yang semua pelajar kena ingat, iaitu yang pertama, ekonomi telah mencapai guna tenaga penuh. Apakah maksudnya? Guna tenaga penuh bermaksud pencapaian tingkat ekonomi pada satu keadaan di mana kadar pengangguran negara adalah 4% saja ataupun kurang daripada 4%. Maksudnya pengangguran kurang. Jadi kita telah mencapai guna tenaga penuh. Okey, tiada pembaziran dalam sumber ekonomi lah. Baik, andaian yang kedua yang kita gunakan dalam KKP adalah ekonomi hanya mengeluarkan 2 jenis barang sahaja. Okey. Yang ketiga, ekonomi, sumber ekonomi yang dimiliki kita andaikan terhad dan tetap. Okey, dan yang terakhir, tingkat teknologi yang digunakan adalah tetap. Jadi dengan mengandaikan 4 andaian ini, maka kita akan boleh menganalisis KKP. Baiklah, sebelum kita tengok KKP, kita akan tengok dulu jadual yang menunjukkan pelbagai kombinasi pengeluaran. Okey. Baik. Para pelajar sekalian, kita tengok jadual KKP. Okey, jadual KKP ni menunjukkan 5 kombinasi pengeluaran. Okey, yang terdiri daripada RS, TU dan V. Okey, kita tengok dulu kombinasi pengeluaran pada pengeluaran R. Okey, di mana pada kombinasi tersebut semua faktor pengeluaran telah digunakan untuk mengeluarkan makanan. Sebab apa cikgu kata semua faktor telah digunakan? Kerana ini dapat dilihat dengan jelas tiada pakaian yang dapat dikeluarkan. Jadi semua faktor pengeluaran tadi kita dah gunakan untuk keluarkan makanan. Okey, ini jelas ditunjukkan dalam jadual tiada pakaian dikeluarkan dan ada 20 tan metrik makanan yang dikeluarkan. Sebaliknya, okay, kita tengok titik kombinasi pengeluaran pada V. Pada V, semua faktor pengeluaran telah digunakan untuk mengeluarkan pakaian. Okey, kita dapat lihat dengan jelas di sini tiada makanan dapat dikeluarkan. Okey, seterusnya kebiasaannya kombinasi S, T dan U yang kita akan gunakan kerana kombinasi ini dapat mengeluarkan kedua-dua jenis barang. Okey, baik. Seterusnya, selepas kita tengok jadual KKP, kita akan tengok keluk. Keluk dilukis berdasarkan jadual tadi. Okey? Baik. Okey. Keluk kemungkinan pengeluaran ataupun KKP ini dihasilkan daripada jadual KKP tadi. Okey, di mana ada 3 keadaan yang kamu perlu tahu di sini. Yang pertama, kita ada titik-titik di sepanjang keluk. Okey, R, S, T, U dan V. Ini adalah titik
yang berada di sepanjang keluk kemungkinan pengeluaran. Yang kedua, kamu perlu tahu kenapa ada titik di dalam keluk kemungkinan pengeluaran, dan kenapa ada, yang ketiga, kamu kena tahu satu titik berada di luar keluk kemungkinan pengeluaran, apakah sebabnya. Jadi 3 situasi tu kita akan tengok kenapa berlaku. Okey, yang pertama kita tengok apakah yang terjadi pada titik di luar keluk kemungkinan pengeluaran ini. Okey, titik Y berada di luar KKP kerana berlaku masalah ketidakupayaan ekonomi. Okey, dapat digambarkan pada titik tersebut yang berada di luar KKP. Okey, masalah ketidakupayaan ekonomi. Kemudian, masalah ketidakupayaan ekonomi ini berlaku apabila sumber ekonomi tidak mencukupi. Okey, mungkin buruh tidak cukup ataupun modal dan sebagainya. Okey, kemudian kita lihat pada titik di sepanjang keluk kemungkinan pengeluaran. Titik R, S, T, U dan V. Okey, masalah pilihan ditunjukkan di sepanjang titik keluk KKP tersebut, di mana pada sepanjang keluk itu berlaku menunjukkan tingkat pengeluaran pada guna tenaga penuh. Okey. Kemudian titik W, iaitu titik yang berada di dalam KKP, menunjukkan kombinasi pengeluaran yang tidak cekap kerana ekonomi gagal menggunakan sepenuhnya faktor pengeluaran yang ada. Contohnya di sini berlakunya masalah pembaziran sumber ekonomi dan juga mungkin berlaku masalah pengangguran. Okey. Jadi ketiga-tiga situasi ini para pelajar sekalian kena faham apa yang berlaku di sepanjang keluk, apa yang berlaku di dalam keluk dan apa yang berlaku di luar keluk KKP. Okey? Baiklah, boleh kita teruskan lagi. Seterusnya ialah, okey, kita dah sampai kepada contoh-contoh soalan SPM. Okey, contoh-contoh soalan SPM yang cikgu sempat ambil untuk dijadikan sebagai contoh yang berkaitan dengan tajuk kita pada pagi ini. Okey, soalan SPM tahun 2018, soalan berkaitan dengan KKP. Okey, rajah 1 menunjukkan keluk kemungkinan pengeluaran sebuah ekonomi. Soalan ditanyakan, jelaskan keadaan yang berlaku pada titik X. Okey, pertama sekali para pelajar perlu ingat apa yang berlaku, kena terangkan titik tersebut berada di mana. Okey, kemudian terangkan sebab mengapa berada di luar KKP. Okey, jadi contoh jawapan yang cikgu boleh kongsikan di sini ialah yang pertama, terangkan titik X berada di luar KKP ataupun keluk kemungkinan pengeluaran, 1 markah. Kemudian yang kedua, titik X ni menggambarkan masalah ketidakupayaan ekonomi, 1 markah. Yang ketiga, disebabkan oleh kekurangan faktor pengeluaran. Dan yang keempat, firma perlu menambah faktor pengeluaran yang sedia ada. Jadi kita dah dapat 4 markah dekat situ, tapi maksimumnya hanya 3 markah saja. Okey, seterusnya, soalan yang seterusnya ialah soalan SPM 2019. Okey, tahun lepas, soalan tahun lepas bahagian B, cikgu ambil pecahan saja. Sebab pecahan 4C saja yang berkaitan dengan tajuk kita pada pagi ini, iaitu soalannya, maklumat berikut berkaitan dengan satu sistem ekonomi. Kerajaan melalui agensinya berhasrat melaksanakan projek berikut dengan peruntukan sebanyak 20 juta. Okey. Lihat di sini, dia ada 3 projek pembangunan yang kerajaan ingin lakukan, iaitu yang pertama, projek jalan desa 20 juta, projek terbatan banjir di Kedah 19.4 juta, klinik kesihatan daerah di Johor 22 juta. Soalan, projek manakah yang menjadi pilihan kerajaan? Bincangkan kesan pilihan tersebut, 9 markah. Okey, soalan ni soalan rubrik. Kalau anak-anak pelajar ingat, cikgu pernah huraikan kaedah jawapan rubrik ni bagaimana, di mana pemarkahannya diberi mengikut tahap. Okey, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Okey. Jadi di sini pertama sekali kita kena
fikirkan projek mana yang kerajaan terpaksa buat. Kerajaan ni dia menghadapi masalah ekonomi. Sebab apa? Sebab dia hanya ada peruntukan sebanyak 20 juta saja, tapi dia berkeinginan 3 projek yang dia akan buat. Okey. Jadi dalam banyak-banyak projek pembangunan yang kerajaan ingin laksanakan, ada satu projek yang kerajaan langsung tak boleh laksanakan, iaitu projek mana? Ya, betul. Klinik kesihatan daerah. Kerana apa klinik kesihatan daerah ni dah out daripada awal? Sebab apa? Sebab dia bernilai 22 juta. Sedangkan peruntukan 20 juta. Jadi tak boleh laksanakan langsung. Okey? Jadi tinggallah 2 projek sahaja. Jadi 2 projek ni saja yang kamu kena fikirkan kerajaan akan keluarkan yang mana. Okey? Baik, bagaimana contoh jawapan dia? Okey, cikgu akan kongsikan di sini contoh jawapan. Okey. Yang pertama sekali, para pelajar boleh terangkan kerajaan mempunyai masalah kekurangan. Ingat tak tadi cikgu bagi tahu kekurangan kerajaan adalah hasil cukai, iaitu kerajaan hanya ada 20 juta sahaja. Okey, untuk membina ketiga-tiga projek itu. Oleh itu, kerajaan perlu memilih projek yang dapat memaksimumkan kebajikan rakyat sebanyak mungkin. Oleh itu, kerajaan kena pilih yang mana satu projek yang akan dapat memaksimumkan kebajikan rakyat pada masa tersebut. Okey, contohnya di sini kerajaan memilih untuk membina projek tebatan banjir. Maka kos lepas akan berlaku. Okey, kos lepas iaitu bagi tahu maksud. Projek kedua terbaik untuk memaksimumkan kebajikan rakyat, iaitu projek jalan desa. Okey, kan? Ingat tak cikgu kata tadi, pilihan yang dibuat maka kos lepas dia adalah projek yang tidak dipilih, iaitu projek jalan desa. Sebaliknya, jika kerajaan memilih projek jalan desa, maka kos lepas dia adalah projek tebatan banjir. Okey? Walau bagaimanapun, okey, kita terangkan kenapa klinik tadi tak boleh digunakan langsung kerana kekurangan sumber hasil sebanyak 2 juta. Okey, sebab bajet dia dah melebihi. Okey, pembinaan mana-mana satu daripada projek tersebut akan menambahkan peluang pekerjaan. Ini dah masuk kesan. Okey, calon ni telah menerangkan kesan pilihan tersebut. Okey, kesan dia dapat menambahkan peluang pekerjaan kepada isi rumah. Seterusnya, menyebabkan guna tenaga penuh dapat dicapai. Selain itu, kes dan jenayah sosial dapat dikurangkan kerana jenayah hanya dilakukan oleh seseorang yang terdesak. Itu kesan daripada pemilihan daripada kerajaan itu tadi. Okey, sebenarnya banyak lagi contoh-contoh lain yang boleh kamu jawab. Dan pelajar ini berada pada tahap 3-9 markah. Okey, cikgu ceritakan sedikit kaedah pemarkahan untuk kaedah rubrik ya. Soalan untuk 9 markah, bagaimana kamu nak dapatkan 9 markah tu? Okey, ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah 1 hingga 3 markah saja. 1 hingga 3 markah ni pelajar berupaya menyenaraikan fakta saja. Dia tak boleh nak huraikan. Okey, calon hanya boleh bagi tahu kekurangan sumber hasil cukai, itu saja dia tak boleh huraikan. Tapi kalau pelajar boleh huraikan lagi daripada kekurangan wujud pilihan, kemudian dia buat pilihan, dia ceritakan kesan, maka pelajar boleh dapat sehingga tahap 2, sehingga 6 markah. Kemudian teruskan lagi dengan huraian mendalam, ceritakan kesan daripada pemilihan tersebut, boleh menganalisis, boleh memberi cadangan, maka pelajar boleh berada pada tahap 3, full mark 9 markah. Okey, jadi dengan latihan yang banyak, latihan yang kerap, ulang kaji yang sistematik, kamu boleh berupaya dapat 9 markah. Okey. Baik, seterusnya contoh lain, cikgu ambil contoh soalan percubaan negeri Perlis baru-baru ni. Okey, contoh soalan nombor 1. Gambar menunjukkan suatu faktor pengeluaran. Okey, faktor pengeluaran tadi ingat 4 tadi, buruh, tanah, modal, usahawan. Okey. Diberikan gambar, soalannya terangkan ciri-ciri faktor pengeluaran tersebut. 5 markah. Baik. Para pelajar kena ingat, apabila diberikan gambar, hanya faktor pengeluaran yang berkaitan saja kita terangkan sebagai jawapan. Yang tak ada dalam gambar, yang tidak berkaitan, jangan
jadikan sebagai jawapan. Kerana kamu boleh kehilangan markah lah sebab tak berkaitan. Jadi dalam gambar ni apa yang kita dapat lihat ialah kita dapat lihat buruh dekat sini dan kita dapat lihat pelbagai mesin yang digunakan ataupun jentera. Okey, bagaimana contoh jawapannya? Baik. Bila terangkan, pastikan jawapan kamu mesti ada fakta. Faktanya di sini adalah buruh. 1 markah untuk fakta. Kemudian huraikan fakta tersebut, iaitu sumbangan tenaga manusia yang produktif dari segi fizikal atau mental dalam proses pengeluaran 1 markah. Ataupun kamu nak bagi tahu tadi, cikgu dah bagi tahu ganjaran. Ganjaran terhadap buruh ialah upah. Okey, boleh juga 1 markah. Kemudian fakta yang kedua adalah modal yang terdapat dalam gambar. Okey, kita berikan maksud modal. Alat ciptaan manusia yang digunakan untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan 1 markah. Nak bagi tahu ganjaran pun boleh. Ganjaran terhadap modal adalah faedah. Okey, di sini tips dia adalah pelajar-pelajar ambil huraian-huraian yang senang kamu nak huraikan. Jangan ambil huraian yang susah-susah, yang kalau tak mampu nak mengingat maksud, ingatlah ganjaran. Sebab ganjaran boleh dijadikan sebagai huraian dan kamu akan mendapat markah untuk huraian. Okey? Dan pentingnya di sini untuk melihat kata tugas lah. Okey, terangkan dan juga lihat pada markah untuk mendapatkan markah yang mencukupi. Okey. Baiklah. Okey, sebelum cikgu tamatkan slot cikgu pada pagi ini, cikgu berharap semua pelajar akan dapat membuat latihan penilaian yang telah cikgu sediakan dalam bentuk Google Form. Okey, para pelajar semua boleh tekan link seperti di atas ni. Okey, ataupun boleh scan QR code yang telah disediakan. Senang je soalan tu, semua pelajar boleh buat. Okey, ada 5 soalan, jawab semua soalan. Okey. Baiklah para pelajar sekalian, sampai di sini saja slot cikgu pada pagi ini. InsyaAllah panjang umur kita akan berjumpa lagi. Okey. Cikgu mohon maaf jika sepanjang slot cikgu berlangsung ada kata-kata ataupun kesilapan yang cikgu buat. Okey. Seterusnya cikgu nak semua pelajar cikgu yang ada pada pagi ini terus bersemangat dan cikgu nak semua wajib lulus dalam ekonomi. Okey. Tapi cemerlang itu lebih baik. Tapi kalau nak cemerlang, berusaha jangan sesekali berputus asa. Okey, walau apapun keadaan kita ada banyak platform untuk belajar, maka gunakanlah platform tersebut. Okey, kerana kejayaan itu adalah milik orang yang sentiasa berusaha, sentiasa berdoa dan bertawakal. Cikgu doakan semua semoga berjaya dalam SPM 2020. Okey, terima kasih kepada semua pelajar dan terima kasih kepada semua kru-kru yang bertugas pada pagi ini. Terima kasih kepada pihak SSTP JPM Perlis kerana memberikan peluang kepada cikgu untuk berkongsi dengan para pelajar sekalian. Baiklah, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.